التعلم والتعليم والتذكر والتزكيد والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang mana dah ni? Rosia rokok pada muka 40 ni kata musannaf rahimahullahu taala, rahsia rokok dan sujud dan makna rabbighfirli. Ni hak musannaf kita sendiri tambah di atas pati, di atas kitab musalli. Rasio hikmat rokok, rasio rokok, rasio syarak, rasio ataupun hikmat rasio syarak suruh rokok. Tu ya ada depan lagi misalnya ayat. Banyak kali dah tersebut tu. Dan sujud, apa rahsia sujud? Ini kira kepada hikmat dia dah. Dan makna rabbighfirli, maksud rabbighfirli ni makna doa antara dua sujud. Bukan rabbighfirli saja, yakni makna doa antara dua sujud. Antara dua sujud. Termasuk rabbighfirli sampai akhir itulah. Sampai akhir tu. Tak ada ayat tu. Dan kerana apa? Hani wa soalan mari. Kerana apa? Sebab apakah? Apakah hikmat? Apakah rahsia Tuhan perdukan rokok? Tuhan perdu rokok, perdu atas jalan rukun. Tu. Pasal apa Allah Taala lagi perdukan rokok buat rukun semaya dan sujud atau pada rokok tu? Sebab apa Tuhan perdukan sujud? Yakni dua kali sujud. Dan sujud yakni dua kali sujud. Dua kali sujud sebab depan lagi ada hikmat dua-dua tu. Sujud pertama, sujud yang kedua ada hikmat dia belaka. Ni hak musannaf kita nakal mari mana tahulah. Dan suruh baca atau pada kata fardu atau pada fardu. Dan kerana apa Tuhan suruh baca, suruh yakni atas jalan sunat. Dia suruh ni masalah baca rabbighfirli sunat hay'ah je. Bukan fardu, bukan rukun. Dan suruh, dan kerana apa Tuhan suruh baca rabbighfirli warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni tu. Baca bila? Baca di dalam, yakni pada ketika duduk antara dua sujud. Ketika kita duduk antara dua sujud tu, disunat kita baca rabbighfirli warhamni. Pasal apa suruh lagu tu?
Tu apakah hikmat dia? Tak ayah baca sendiri pun ngerti. Dah sini tak ada ayah pun. Jawab bagi soal tu. Soal dia tanya kerana apa? Sebab apa? Ni dia jawab. Dia kata apabila Tuhan telah terima doa Fatihah. Apabila Tuhan telah terima doa di dalam Fatihah. Tuhan terima doa di dalam Fatihah. Kita duk baca dekat, ingat tak dulu hadis riwayat Imam Muslim dulu, ketika mana Allah Taala janji nak terimakan minta ke hamba. Salah satunya ketika hamba kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah Taala kata ini bagi hambaku dan bagi aku dan bagi hambaku. Wali abdi ma sa'al. Bagi hambaku apa yang dia minta. Allah Taala nak beri. Lepas tu satu lagi tu kecek betul mana? Betul kita kata siapa ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin tu, situ Allah kata hadza li abdi. Wa li abdi ma sa'al. Tu dah. Hak ni wi ke hamba. Lepas tu hamba tu minta gapo aku nak beri. Tu dua kali dalam hadis Muslim sebut. Maka dalam Fatihah tu ada doa dah. Bahkan di Fatihah tu, diri baca Fatihah sendiri tu boleh kira menepati doa dah kira. Moga Allah Taala janji dalam tu kata dia nak beri apa yang minta. Bila kita baca Fatihah, pada makna Tuhan sebut nak beri barang yang kita minta. Tu sebab tutup dalam dia tak akid tak dia tak buat turun tangan dah. Lepas pada doa kali pertama tu sebelum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum pada nak baca doa yang kedua pula tu tangan dekat situ. Tangan dekat situ dia tak buat turun dah. Tu. Tangan tu kita lagu tu dalam ni lagu tu. Setengah-setengah tepat dia kata sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin al-Fatihah. Tika Fatihah tu buat turun dulu. Betul auzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas pada tu kau amin pula kali yang dua. Kita pun tak tahu juga tu mula-mula. Gana tak buat turun dah, tak tahu. Baru tahu tekah di Zairah tu. Zairah ni Syekh Isa. Tu ayat Isa di Greek tu, di Perak. Dia ni ulama tua agaklah, ulama tua dah. Haji Mekah dengan Tok Mak Ngo, jangan ji Tok Mak Ngo. Belum pernah naik Mekah tu jangan dengan Tok Mak Ngo. Dia orang Malaysia. Mari ngaji dengan Tok Mak Ngo. Lepas tu dia kata tekak Tok Mak Ngo tu, tekak Tok Mak Ngo tu, dia Tok Dala nampak Tok Dala sok mau gi Mak Ngo. Tok Dala tu dia gi Tok Dala ni dia gi Zairah lako. Tu Tok Guru dia gi Zairah Tok Booming Tok Mak Ngo dia gi Zairah. Kadang-kadang terlekat masalah je kita tanya lah dah. Tok Dala. Ya wahi soal gitu ambil kita gi ambil kau gi tanya. Terlekat masalah gi muzakarah kita tanya. Lepas tu dia kata, Tok Yang Isa kata, kali tu nampak Tok Dala mari kata. Nampak Tok Dala mari. Semaya. Apa tu pia tu Zuhur. Molek waktu Zuhur, semaya Zuhur. Tok Dala pun semaya situ. Semaya situ. Lepas tu dia tu email kena. Lepas pada kata apa dia wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bila teka Fatihah tu ada dalam tak ada buat turun tangan. Tu dalam tak buat turun tangan dah. Lepas tu dia bersikit kan tu dalam tak buat turun tangan. Dia kata. Lepas tu lepas pada tu dalam sudah semaya tu, tu dalam turun nak klik nak turun daripada bawah tu junga kita tanya. Ya hunga dia kata. Kita tanya. Gana babo tak buat turun. Tangi teka baca Al-Fatihah tu. Tok Dala kata, Fatihah tu doa dah. Fatihah tu doa dah. Fatihah tu doa dah. Maka waktu orang tanya apa duk doa. Duk doa kepada Tuhan. Tak ada waktu orang nangis dah. Tu. Tu sebab tu jadi jalan lehok dah lah pun lagu tu. Tok guru kita pun siapa pun buat lagu tu lah. Tu. Dia kena ke dia.
Jadi Fatihah sendiri itu doa dah kepada Allah Ta'ala. Kita doa lagi tu walaupun dah baca Fatihah. Al-Fatihah tu seolah kata Tuhan minta Tuhan mudahkan hajat kita dengan sir Fatihah tu ya. Dengan sir Al-Fatihah, dengan surah Fatihah tu. Lepas tu doa dia tak putus lagi. Bukan kata berhenti weh. Tak berhenti lagi. Itu dia. Tak itu. Maka selepas pada kata Allah Ta'ala terima doa Fatihah dah. Tu. Iaitu doa Fatihah tu apa? Doa Fatihah tu iaitu apa-apa perkara. Ya kecek lagu tu. Mudah-mudah cara kampung dia. Apa-apa perkara kita minta, yang kita minta. Apa-apa perkara saja yang kita minta dan kita berkehendak, kita nak. Kita minta dan kita berkehendak. Dan nak tu, sebab nak tu lah mintanya ni orang panggil idafah apa nama? Atop sabab kepada musabab. Atop kita ni, dan ni atop kepada kita. Tu. Sebab berkehendak, sebab nak tu lah jadi minta. Gitu je atop je sebut mari pula. Sebut sabab mari pula. Padahal kecek musabab dah dulu. Iaitu doa Fatihah tu apa-apa perkara. Bila sebut kata apa-apa perkara ni, yakni daripada segala kebaikan dunia dan akhirat. Apa-apa perkara yakni daripada segala kebaikan. Kena kait dengan kebaikan. Kerana minta benda maksiat tu haram. Minta benda jahat tu haram. Kita tak guna Fatihah untuk nak minta benda tak boleh. Apa perkara tu yakni daripada segala kebaikan dunia dan akhirat. Bila kita guna Fatihah, dalam Fatihah tu kita baca, lebih lagi ada warid datang ke hadis yang hasan diriwayat oleh Abu Daud tu kan. Teka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lepas pada waladhdallin, Nabi baca rabbighfirli. Sebelum pada kata amin tu rabbighfirli. Doa juga dalam tu. Tu munasabah belaka. Kerana Fatihah sendiri duk menepati Tuhan ayat kata bagi hamba aku apa yang dia minta. Maka Nabi baca rabbighfirli telah tu. Belum pada kata amin tu Nabi baca rabbighfirli. Maka ulama kata harus juga kita kata rabbighfirli wali walidayya. Tambah wali walidayya giatik. Walau Nabi tak sebut pun munasabah dan harus segio boleh kata lagu tu. Yang Alik Anas kata wali walidayya. Bokeh dikatakan wali jami'in muslimin, tambah lagi pun tak ada apa. Tu tak ada masalah apa ni. Kerana termasuk dalam tu berlaku. Dalam kata Fatihah tu dia kata wali abdi masa'al. Tu dia dah. Habis itu maka apa-apa yang kita minta dan kita berkehendak, lepas pada kita amin siap dah baca gapo siap, maka jawab apabila dah. Bila Tuhan terima dah hak kita minta gapo-gapo di Fatihah saat ni, maka kita berasa lesu. Kita merasa lesu. Lesu ni asal makna letih. Lesu di sini maksud tidak kuasa lah. Maka kita berasa, jangan baca berah. Tu. Ya berasa ni bahasa kampung. Kalau bahasa sungguh merasa. Ya bukan berasa gitu. Tapi kecek kampung berasa gitu. Maka kita merasa lesu, yakni tidak kuasa, tidak mampu. Tak larat, tak erak dan lemah atau pada lesu tu. Kita merasa lemah, tak mampu, tak kuasa hendak membalas syukur kepada Tuhan. Jadi tak habis. Rasa tak kuasa. Tak kuasa hendak membalas. Maksud tak kuasa ni tak habis-habis, terasa tak habis, jadi tak letih, tidak kuasa
hendak membalas syukur, hendak membalas budi dengan cara syukur. Syukur ni cara balas. Tu. Jadi balas kita kepada budi Tuhan tu syukur tu. Syukur tu balas. Jadi membalas budi Tuhan dengan cara syukur kepadanya, kepada Tuhan. Wasa tak habis nak syukur boy. Dia terima doa kita tu, usaha tu pun nak balas budi lagu mana. Kita ni hak dia juga. Lepas tu kata baca doa tu pun taufik daripada dia juga. Tiba-tiba dia terima doa yang dia taufik wi kita. Jadi dia kira-kira mari wi kita betul. Nak wi kita dah. Dia nak dah wi kita dapat kebaikan dah. Sabit dia taufik wi kita buat kerja benda tu. Tak habis ni. Hendak membalas syukur, membalas budi tu dengan cara syukur kepadanya tu tak habis. Pasal apa berasa lesu lagu tu? Ni ilat pada berasa lesu. Pasal apa kita rasa tak kuasa ya? Kerana besar nikmat. Kerana banyak nikmat. Besar dan banyak nikmat. Ia Allah, ya Tuhan tu telah beri. Yang beri kepada kita. Besar nikmat. Apatah lagi nikmat hidayah tu kan? Ihdinas siratal mustaqim, minta wa Tuhan tetap mata hati kita dalam hidayah. Dak celak tengok nampak benda hak molek sok masuk dah. Tu pun besar dah. Kerana besar besar nikmat yang tu sifat belaka. Nikmat yang ia Tuhan telah beri akan dia kepada kita. Telah beri jadi akan dia kepada kita. Kalau nak takdir dikira ibarat. Nikmat hak tu hawikan dia, nikmat tu kepada kita tu banyak. Tu. Dalalulah. Tu. Lalulah maka kita berasa dalalulah. Dan selalulah. Selalulah kita tu tunduk. Lalulah tunduk kita, tunduk oleh kita. Wasa tak agak tak habis nak balas syukur Tuhan duk terima amin. Dia kata amin, dia terima doa. Istajib du'ana ya Allah. Ya terima doa. Sialah. Banyak ni orang hak semaya ya rasa. Kita hak biasa ingat rata ni tak ada rasa apa di mula, rasa letih. Letih lama tu ada. Penat wasa panah. Wasa panah weh. Wasa letih penat hak tu kita. Tu. Maka selalulah tunduk oleh kita. Kita tunduk kepala kita. Tunduk kita ini akan kepala kita. Tunduk kepala turun. Allah turun. Tu. Tunduk lagu mana? Dengan ni taswir rupa tunduk. Taswir rupa tunduk bukan semata tunduk kepala hengok gitu dak tu. Dengan meletak dua tangan kita tu hantar ke atas dua lutut nyonya kita. Nyonya kita dah. Dengan meletak oleh kita akan dua tangan bagi kita menghantar ke atas dua lututnya lutut kita tu. Ambil dua tangan letak atas dua lutut. Tu pun sunat ya tu ke? Ambil tangan letak atas dua lutut pun sunat hai'ah. Sunat hai'ah je. Yang penting tunduk tangan sampai ke lutut tu. Walaupun tangan tak pegang lutut pun tak apalah. Itu bentuk sunat yang mencomelkan lagi tu. Tu. Dengan menghantar dua tangan ke atas dua lutut. Ambil tangan turun letak di lutut sambil mulut baca. Dalam keadaan sambil tu dalam keadaan mulut baca. Teka tu mulut duk baca. Baca tu baik ke apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Baca tu. Tu wa bihamdi. Ada riwayat wa bihamdi, ada riwayat subhana rabbil azim saja. Ada riwayat tambah bihamdi.
Tak silap riwayat Abu Daud ke mana? Ada tambah bihamdi. Itu dia. Jadi kita beramal dengan dua riwayat lah tu. Baca wa bihamdih tu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci terjemah. Dulu dia tak terjemah. Dulu Datuk ni tak terjemah. Teka dekat kecek hasunah ahli dulu dia sebut gitu-gitu lah apa. Tapi tak terjemah weh. Dia nak mari terjemah sini kali ya. Tu. Maka apa arti dia? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Artinya maha suci. Maha suci Tuhanku. Maha suci Tuhanku. Jadi subhana tu kita maklum dah, kita duk mengaji dalam ni maklum dah. Mutlak bagi PM Mahzuf. Usabbihullaha subhana rabbi. Subhana tu mutlak. Bagi PM Mahzuf arti usabbihu subhana. Jadi subhana tu isim masdar daripada tasbih. Sabbah itu tasbihan, subha isim masdar, maka buat juga maqam mutlaq. Jadi kita kira usabbihullah subhana rabbi. Maka terjemah bahasa mudah-mudah maha suci. Maha suci Tuhanku. Maha suci. Apa makna maha suci? Kalau kita nak pasal makna wismaka dengan takdir hak bahasa Arab juga kena kata kena maha suci Tuhanku, yakni aku i'tiqad bahawa terlepas Tuhanku. Tu kata makna itu maha suci tu. Yakni aku i'tiqad, yakni usabbihu tu aku tasbih. Jadi aku i'tiqad. Aku i'tiqad bahawa terlepas oleh Tuhanku tu suci, tersuci, terlepaslah oleh Tuhanku. Tuhanku mana? Yang besar pangkat. Yang tu sifat dah Tuhan. Tuhanku yang besar, yang maha besar pangkat dia. Besar pangkat darajat dia tu besar, agung. Maka maha suci Tuhanku yang besar pangkat tadi tu. Maha suci daripada takluk pada suci itu. Ataupun takluk kalau terlepas hak kita takdir saat itu. Aku i'tikad bahawa terlepas Tuhanku, terlepas daripada yang bersekutu, daripada perkara yang bersekutu dengan dia. Tak ada sekutu dengan dia, tak ada berkongsi dengan dia. Dia saja. Tak ada. Tu hak tu i'tikad kata tu tiga sepuluh musyrik, sepuluh nasara tu. Subhana. I'tikad kata Isa anak Tuhan, subhana. Tengok Allah Taala kata dia Tuhan mari. Wa qalu takhadallahu waladan, subhana. Dia kata. Dan mereka berkata Allah Taala tu ada anak. Subhan. Dia mari lalu. Dia mari lalu. Kalau nampak nak pergi ikut rupa kursi bersyirik juga, subhanah mari lalu. Allah Taala. Habis itu, maka aku i'tikad suci Tuhan yang maha besar pangkat, tersuci daripada yang bersekutu. Tu makna dia tu dah. Subhana rabbi. Tu Tuhanku dah. Rabbi tu Tuhanku tu dah. Al-azim sifat pada rabbi, sifat pada rabbi Tuhanku yang besar pangkat. Tersuci daripada yang bersekutu. Wa bihamdihi, dan sepakai hamba, bersepakai oleh hamba, bersepakai, bersifat oleh hamba ni, bersepakai dengan memujikan dia dengan takluk pada bersepakai. Dia takdir lagu tu isyarat dah tu. Sepakai tu isyarat kata muta'allaq bagi bo yang ada pada wa bihamdi tu, muta'allaq dia mahzuf. Muta'allaq dia mahzuf tu isyarat dah tu. Maka betul wa di wa bihamdi tu ihtiman. Nak pakai wawul han pun boleh. Nak pakai wa atah pun boleh. Biasanya kita ada guna wa huruf atah. Jadi wa tu atah jumlah tu kepada jumlah subhana dulu. Asal subhana, usabbihullah subhana. Maka wa bihamdi ni pun PA tu mahzuf juga. Jadi wa nak kata kena talabbasa atalabbasu
bihamdi wa atalabbasu bihamdihi, atau pada usabbihu dulu. Tu. Tu atau pada usabbihu subhana dulu. Dan bersepakai oleh hamba, jadi aku ni bersepakai dengan memujikan dia akan Tuhan, akan Allah. Boleh tu dah. Dia takdir mahzuh, takdir mahzuh. Tu kalau kita buat han keadaan aku tu mutalabbisan bihamdi, han pada ya mutakallimnya di rabbi tu, han pun boleh. Kalau nak pakai waul han, lepas tu buat tak lu masuk jadi han. Tu boleh juga. Jadi kira-kira mari ikut gi kalau mana. Tu. Nak royak kata isyarat kata musanna ya bawa datai rupa ni tu ya ada mengandungi maksud dah tu. Datuk ni orang lain. Tu. Cuma lek kita ya baca street tak tipu ya royak tu. Dan bersepakailah oleh hamba, bersifat oleh hamba ni dengan memuji, berkeadaan oleh hamba ni dengan memujikan dia akan Allah, akan Tuhan. Hamba bersepakat dengan memujikan dia. Tu dia. Habis itu. Tu wa bihamdi. Tak ada apa lah tu. Malah dah kita tak ada bahas lagi dulu kita baca siata tu lah. Tu. Habis itu kita ada baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali lah. Mulut baca jadi baca 3 kali. Mulai sebut habis. Sambil mulut baca jadi baca 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali bagi makmum ana imam. Bagi makmum dan imam. Tak harus bagi imam lebih daripada tu. Tak boleh lebih pada tu. Tu. Tu malaikat imam bagi makmum yang mahsud. Adapun makmum sendiri tak apa, nak pergi lebih lagi 4, 5, 7. Kata lagi sampai ke 11, 12. Sampai 12 boleh bacanya. Habis itu kemudian, tu dia kemudian, jadi selepas tunduk, selepas dari tunduk, selepas daripada rokok, bangun i'tidal, bangun berdiri betul. Bangun, jadi bangun dari rokok tu. I'tidal ni betul lepas pada rokok. Kerana i'tadalah ni asalnya betul. Betul. I'tadalah ni betul. I'tidal ni berbetul. Betul diri selepas tunduk. Tu i'tidal. Tu bangun i'tidal, kecek mudah-mudah gitu. Bangun i'tidal. Kalau kecek bangun saja pun tak apa. Kemudian bangun berdiri pula. Bangun i'tidal pula. Serta mulut bangun tu serta. Takluk pada bangun. Teka mula bangun tu dah. Serta mulutnya seorang hamba, seorang yang semaya tadi tu. Bangun i'tidal serta mulutnya berkata sami'allahu liman hamidahu. Sami'allahu liman hamidahu. Baca hak tu. Hak ni saja. Hak pindah rukun lain daripada ni pakai Allahu akbar belaka. Pindah rukun dengan takbir intiqalah. Sini saja pindah rukun daripada rokok kepada i'tidal, tak boleh kata Allahu akbar dak. Sami Allahu liman hamidah, baca sami Allahu liman hamidah. Takdir kata lagi baca Allahu akbar, maka tak ada batal. Tak batal semaya. Cuma tak asyik pahala zikir i'tidal itulah. Sami Allahu liman hamidahu. Apa makna dia? Telah Tuhan dengar dah. Tuhan telah dengar. Tuhan dengar dah. Dengar dia. Liman akan orang yang. Orang tu maf'ul bagi dengar. Lam tu zaidah. Lam tu lam zaidah. Maf'ul pada sami'an. Sami'allahu liman hamidahu. Telah dengar
telah dengar oleh Tuhan akan orang yang memujikan dia akan Tuhan. Tuhan dengar ada orang yang puji dia tu. Sami Allahu liman hamidahu. Tuhan dengar ada orang yang puji dia. Tu. Jadi pahal di sini dia dengar perkataan mereka yang puji. Padahal tapi kalau kita tilik pada ilmu usul tu lah, nisbah kepada takluk samad Tuhan dia dengar belaka. Diri orang tu pun dia dengar. Suara hak dia sebut muji pun dia dengar. Diri orang tu sendiri dia dengar. Kerana benda orang tu benda wujudi. Tiap-tiap benda maujudat tu dia dengar belaka. Hak tu kalau nak bahas usul, tapi murad sini dia bukan nak disami'ah tu dak li. Murad dengan dengar ni bukan nak didengar, nak diterima. Ya dengar dah. Jadi dia terima dah. Telah Tuhan dengar, jadi telah Tuhan terima amalan. Telah Tuhan terima amalan orang yang memujikan dia, Tuhan terima dah. Dia dengar dah. Dengar dah tu makna terima dah. Taqabbalallahu. Kalau ada sami'ah tu dia taqabbalallah. Telah terima oleh Allah akan mereka yang puji Tuhan. Orang yang puji ke Tuhan, dia terima dah. Amalan puji dia tu. Tu maknanya. Telah Tuhan dengar akan orang yang memujikan dia akan Tuhan. Habis itu baca hak tu. Sami'allahu liman hamidah. Berkata di mazhab kita Syafi'i tu imam berkata, makmum berkata. Kita ngaji lepas hari dah. Dia berkata ni sama ada imam ke makmum ke kata belaka. Yang kita turut mazhab lain tu ya sunat bagi imam. Ya sami Allahu liman hamidah. Makmum ni Rabbana walakal ham. Mungkin kita turut Mekah. Kita pun Rabbana walakal ham kata. Maka bagi muballigh kalau nak jadi rumah kita mengikut mazhab Syafi'i, kita masjid luah. Api mapo? Masjid luah. Siaplah orang belakang sah belakang tak dengar. Maka berhajat kepada muballigh, orang hak depan yang dengar suara imam, dengar gerak tak nampak gerak-geri imam, tolong menyapa pula dengan kosak suara dia tu untuk mau jadi muballigh. Kena kosak zikir juga ya pun supaya tu imam. Tu muballigh ni kena niat zikir juga. Kalau niat semata-mata nak orang dengar tu jadi batal pula sembahyang supaya dengan tu imam. Niat semata-mata nak orang dengar. Tu. Maka sini muballigh sendiri pun niat. Maka tekan muballigh tu kena kata kena. Sini kan bila tu imam sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Muballigh kena sami Allahu liman hamidah kata. Ni Rabbana walakal hamd. Tu jadi turut gaya Mekah pula. Mana? Tak niat zikir. Ya boleh, dia niat zikir serta tahu boleh, atau niat zikir saja boleh. Kalau niat memberitahu saja batal. Tiap-tiap supaya tu imam pun supaya tu juga. Teka-teka bergerak dia tu, dia baca derah tu. Nak biar orang dengar je. Sami Allahu liman hamidah. Niat nak biar orang dengar je. Apa tu? Tu maklum dah. Tu jadi dua situ. Kalau niat zikir saja tak apa, atau niat zikir serta memberitahu. Hak tu hak mudah ya. Tu. Kalau niat zikir saja kadang-kadang hati nak silam mari payah. Tu. Habis itu kalau atlaqa, kalau tak niat gapo-gapo tak boleh juga. Kita tengok lagi kitab fiqh tengok lagi kitab fiqh sini tu email kena cuma juga ni. Tu email sendiri ni. Ni tarik herat dia. Allahu akbar. Sami'allahu liman. Jadi kira nak pergi dengar, nak pergi orang dengar. Ayat gak molek tu. Ya dua.
Satunya niat zikir serta i'lam. Tu boleh. Atau niat zikir saja. Boleh. Kalau niat i'lam saja batal solat. Batal solat tu. Dan mengikut fiqh mazhab Syafi'i kita tu. Batal semaya. Kalau niat i'lam saja. Habis itu maka mubalik pun kena kata sami Allahu liman hamidah kata itu. Tak silap saya Imam Bajuri dah sebut ni. Kebanyakan mubalik ni jadi Rabbana walakal hamdu, maka setengah daripada kejahilan orang. Apalagi taklah ibarat dia tengok lagi Bajuri tu. Imam Bajuri ada tek lah sikit perbuatan orang awam. Bila jadi tabligh mubalik ke, bila tu Imam sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya. Sebenarnya mubalik pun sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Tu orang tahu dah, orang belakang tahu dah kata tu Imam iktidal dah. Tu Imam iktidal dah weh. Tu jaga tu. Kalau kita ngaji dalam kitab Muwafiq Masbuk tu kan dah, ya ada sebut dah. Kita baca dah di belakang-belakang dia tu. Cuba kita tengok situlah. Mazhab mana hak sunat, hak mazhab mana hak kata tidak sunat bagi makmum tu kata sami Allah. Ada dah sebut dalam kitab tu. Kata musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumih. Kata dia kemudian di sini mana? Yani pada ketika iktidal. Kemudian di sini ni ketika iktidal ni, pada ketika kita iktidal sini ni betul sami Allahu liman hamidah, berasa di hatinya pula dah. Orang hak khasyuk kira yang ngira semua. Hak tahu hikmat rahsia tu yang ngira. Di sini berasa, jadi merasai di hatinya, hati hamba tu. Hati seorang hamba tu dia rasa mari di hati dia. Rasa apa? Merasa tidak penuh. Rasa tak penuh. Rasa tak penuh pula dah. Apa tak penuh? Tidak cukup. Tidak sempurna pada membesarkan Tuhan. Rasa tidak penuh. Jadi tidak sempurna pada membesarkan Tuhan. Rasa tak cukup lagi, tak kenyang. Seolah kata tak cukup. Tak sempurna lagi membesar sekadar tunduk ni. Membesar sekadar rokok ni. Rasanya tak padai lagi. Tak penuh lagi. Hati rasa tak penuh lagi. Tak cukup lagi. Tidak sempurna lagi pada membesarkan Tuhan. Sebab apa rasa tidak penuhnya? Ilak pada tidak penuh. Pasal apa rasa tak cukup lagi? Kerana manusia ni membesar kepada manusia yang lain. Kita ada juga membesar kepada ketua-ketua. Manusia membesar kepada manusia yang lain. Banyak juga, ramai juga dengan tunduk. Ramai juga membesar dengan tunduk. Tunduk kepala. Kalau tak tunduk sampai ke tahap rokok pun. Kalau tunduk kepada tahap rokok haram. Kalau tunduk biasa dengan tak sampai ke tahap rokok tu, maka tak apa haram. Sebab kita duk tunduk dah. Tu. Kamnap tu. Kalau orang besar-besar kita tunduk gitu. Jangan sampai ke tahap rokok. Sampai tahap rokok tu haram. Haram perbuatan tu. Tu. Maka di situ kita wasai kau ada tunduk lagu ni, kita manusia ni pun ada tunduk. Tu kepada orang lain walaupun tak tunduk sampai ke tahap rokok pun tunduk kepala juga. Banyak juga dengan cara tunduk tu.
Rasa tak penuh hati. Rasa tak puas hati. Tak sepenuh. Lalu itulah turun oleh hamba tu, turun pula meletak anggota yang 7, turun meletak akan anggota yang 7, segala anggota yang 7 tempat, anggota yang 7 tempat. Anggota kalau kira nama tu so je sebab tangan je so je, tak kira so tapi 2 tempat tangan. Tu kalau jenis 2. Kaki, tu kira kaki tu kaki je tapi 2 tempat. Kaki, lutut, 2 lutut. Gitu. Meletak anggota yang 7 tempat tu. Mana anggota yang 7 kita hurai lebih kurang dah dulu. Pada masalah rukun sujud dulu kan. Letak anggota yang 7 yakni 2 kaki. Dengan cara mudah-mudah, 2 tapak kaki, 2 perut kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan dan dahi. Tu. Lain-lain 2 belakang. Kaki 2, lutut 2, tangan 2, dahi ya so. Dahi ni so je. Dan hak so tu mesti kena buka pula. Tak buka tak sah. Hak lain pada so tu tak buka tak apa. Tangan pakai sarung tangan tak apa. Pakai stuking kaki tak apa. Lutut tu cerak dah tak boleh buka hak tu. Haram buka muka duduk dalam kain. Tu dia. Tapi dahi kena buka. Dahi kena buka. Tu. Lalu tu turun meletak anggota yang 7. Lepas tu dalam anggota yang 7 tu setengah daripada anggota yang 7 tu apa? Setengah daripada anggota yang 7 tu apa kita sebut dah tadi? Ada 7, setengah daripadanya muka. Setengahnya muka. Tapi murad dengan muka tu yakni dahi ialah. Dahi ya. Bukan letak muka rapat dengan tanah, tak dahi ya naknya. Tu. Tapi dahi ada satu juzuk pada muka kan dahi ni. Tu. Setengahnya muka, yakni dahi. Muka yang sifat pada muka. Muka yang semulia-mulia anggota. Muka yang terlebih mulia dari segala anggota. Semulia-mulia anggota. Terlebih mulia dari segala anggota. Muka ni mulia sekali anggota. Jadi anggota nisbah kepada anggota zahir. Yakni nisbah kepada anggota yang zahir. Bila kita kira anggota yang zahir semua di luar, yang kira dalam tu. Yang kira dalam tu. Kalau kira dalam hati tu hak dalam. Tu. Tapi bila kira hak luar, anggota mana hak mulia sekali? Muka. Muka anggota yang mulia sekali. Sebab situlah segala-galanya dah. Manusia tilik pun situ. Manusia tilik pun situ. Malu kot orang pun dengan sebab situ. Tu. Punggung yang dijawab tak apa. Punggung naik butir tak apa. Dia muka tu mula dia jawab sikit. Wasa tak sedap tengok dah. Misalnya. Jadi kot tu. Jadi muka ni termulia-mulia anggota. Muka kita ni. Situlah tempat. Kalau malu pun jadi merah. Muka. Situ. Mulia anggota. Tu. Jadi kita setengahnya muka yang semulia-mulia anggota. Kita letak anggota yang 7 tu ke atas tanah. Ke atas takluk pada meletak. Jadi lalu itulah turunlah kita hamba ni meletak anggota yang 7 tu. Setengah daripadanya muka lah. Yang dikatakan semulia-mulia anggota. Kita letak ke atas tanah. Ke atas tempat sujud. Ke atas tanah ni tempat sujud. Jadi tanah lah kita kata. Kita tak atas tanah. Tanah ni yang jadi tempat jejak. Tempat tu sifat kepada tanah.
Tanah yang ialah tempat jijak, tempat pijak. Tempat jijak yang ni jijak, tempat pijak kaki manusia dan binatang. Tempat jijak kaki manusia dan binatang. Tu kita kata. Tu. Nata ilmu ku bagai pohon jijak tanah. Walaupun tempat tu lah ni tak apalah bersih, tapi situ dulu lemu mai duk jalan juga. Kaki orang boleh jalan juga. Tempat pijak, tempat jijak pijak kaki manusia. Jadi tempat hok lekeh sekali dah. Tiba-tiba ambil tempat yang mulia sekali, kita pada tempat yang lekeh sekali untuk merenahkan diri kita dengan Tuhan. Hok ni suk dah orang panggil. Suk dah. Dan tidak ada manusia buat hormat, tak ada boleh buat hormat dengan cara sujud kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara tunduk kepala ni ada jalan lagi tunduk-tunduk gitu, tapi sujud ni tak ada. Jesuk dah orang. Tu. Kata tanah tempat jijak. Kerana sebab apa? Kerana turun letak. Ni ilat pada turun meletak anggota yang 7. Jadi kita turun letak anggota yang 7 tu kerana membesar kepada Tuhan. Nak besar ke Tuhan? Membesar kepada Tuhan. Sanggup ambil tempat yang mulia sekali, pergi letak pada tempat yang hina sekali kerana nak merendah diri kepada Tuhan. Itu dia. Kerana membesar kepada Tuhan. Serta mulutnya tu takluk kepada meletak anggota yang 7. Tu meletak anggota yang 7 tu. Jadi turun meletak anggota yang 7 tu kerana membesar kepada Tuhan. Meletak anggota tu serta mulutnya, mulut hamba saat itu seorang tu, mulut dia tu bertasbih. Kecek bertasbih pula. Dulu kecek berkata ya dah. Baca ya. Dulu pun bertasbih juga lu kira. Serta mulutnya bertasbih dengan kata subhana rabbiyan a'la wa bihamdihi. Waktu subhana rabbiyan a'la wa bihamdihi. Tu. Ya dua ayat tu. Ayat mula-mula sabbihisma rabb apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Mula ayat mari. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka tasbih olehmu dengan nama Tuhanmu yang besar pangkat dia. Maka disuruhkan baca subhana rabbil azim ketika rakaat. Lepas tu ayat tu pula sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Maka ayat tu pula diperintah pula subhana rabbiyal a'la. Tu. Maka subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa arti dia? Maha suci. Supaya saat ni dah. Maha suci Tuhanku. Tuhanku mana sifat? Tuhanku yang maha tinggi. Jadi yang tertinggi darajat dan pangkat. Ayat dah kalau Wahbi je maha tinggi sini je sila ke atas tu. Ni dia ambil ayat ni subhana rabbiyal a'la. A'la dia tu atas pada langit tu lagi. Atas lagi. Atas pada arah lagi. Atas sana lagi. Atas yang dikatakan tak ada tempat. Bagi dia. Dia kata atas. Tapi bukan tempat dia kata. Bodoh. Jadi orang panggil pening. Pening sendiri. Atas lagi. Dia tak reti kata atas bawah ni benda nisbah. Nak boleh panggil atas kena ada bawah. Nak boleh kanan kena ada kiri. Tak boleh dikatakan kanan kalau tak ada kiri. Tak boleh dikatakan atas kalau tidak ada bawah. Tak boleh dikatakan depan kalau tidak ada belakang. Maka jihad ni amrun nisbi orang panggil. Benda yang bahasa nisbah kena ukur pergi kepada benda satu lagi. Ukur kepada satu lagi. Tiba-tiba kata Tuhan duduk atas. Tak boleh katakan atas kalau tak ada bawah. Tu jadi pening. Dia tahu ada atas yang tak ada tempat. Jadi pening.
Dia Tuhan tak buka mata hati tu, hurai gila speaker pun. Dia tak nampak. Dia tak nampak. Saya ingat Ibn Taymiyah kata tu. Ibn Taymiyah tu salah satu daripada orang juga yang kata Tuhan tak ada arah lagi. Atas pada arah lagi. Lepas tu atas tu bukan tempat dia kata. Tuhan tak bertempat juga. Kerana atas di situ lebih pada tempat dah. Tempat ni kira keadaan ni. Kira keadaan langit yang tuju sampai ke arah tu. Habislah tempat. Atas pada arah lagi tak ada tempat lah. Tu. Padahal tempat dah lah kira jihad beratas lagi tu. Ibn Taymiyah ni salah satu juga. Jadi Masya Allah, orang aling dia dah. Orang aling kita dengan dia ni tik kuku tak leh. Tapi dalam hati aling-aling tu pun gelecah lagi. Banyak ke hok aling tu hok gelecah. Senang hok orang kampung biasa pula ngaji sifat 20 amal kalah qadar pula. Jadi selamat dia pula pada hok aling. Aling tu jadi pelik dak orang gelecah. Tu a'la dia. A'la. Subhana rabbiyan a'la wa bihamdi. Baca hak tu. Maha suci Tuhan, ya dah. Maha suci Tuhan, Tuhan yang maha tinggi, yang tertinggi darajat. Senang kena takdir lagu tu semua. Tertinggi a'la kita ni. A'la makanah, bukan makan dak tu. Maha tinggi, tertinggi darajat dan pangkat. Wa bihamdihi, dan bersepakai, yakni oleh hamba. Sini dia tak takdir hamba dah. Kena mari. Dan bersepakailah oleh hamba, huraian supaya tak di semua. Bersepakailah oleh hamba dengan memujikan dia akan Tuhanku. Akan Tuhanku. Tu tak lek molek domain gapo semua kira baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baca apa kali? Berapa kali? 3 kali. Baca 3 kali juga. Kemudian selepas dari sujud, bangun ia seorang hamba tu, bangun pula. Lepas pada sujud dia bangun. Bangun buat gapo? Duduk antara 2 sujud. Bangun duduk antara 2 sujud. Maksud bangun ni bangkit lah, bukan tu bangun bercacah gitu dah. Bangun ni angkat kepala dari sujud, duduk antara 2 sujud pula. Tu. Duduk antara 2 sujud pula. Duduk telah tu serta tu makninah lah. Ada tu makninah telah tu. Maka dan baca. Jadi baca ia hamba tu baca akan doa. Teka dia duduk antara sujud tu dia baca akan doa. Doa mana? Sifat pada doa. Doa yang sangat elok. Makna doa tu yang sangat elok maknanya. Jadi yang sangat patut dibaca. Oh ya dah kemak bau ni marai dulu tak ingat. Oh ya dah. Bukan oyak kata elok saja. Mulai dah. Oyak kata elok maksudnya nak patut dibaca. Supaya Tuhan kedah ada oyak puji warai tu. Warai molek ni. Bukan nak oyak semata-mata kata warai molek. Beli, suruh beli. Patut beli ni, patut beli. Itu maksudnya lagu tu. Maka doa yang sangat elok maknanya, yang sangat patut dibacakannya. Doa tu. Patut kita baca doa tu. Tu. Habis itu baca. Mana iaitu doa. Doa yang sangat elok maknanya ni. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Warfa'ni tu riwayat Al-Baihaqi. Kita ngaji dah dulu dah. Ambil Rabbi ighfirli mari buai warfa'ni tu riwayat Abu Daud. Lepas tu betul warfa'ni tu tambah riwayat Baihaqi. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warzuqni. Riwayat Baihaqi tambah lagi warfa'ni wahdini wa'afini. Sekat tu ya riwayat hadis. Imam Ghazali tambah wa'fu anni. Ini tambahan Imam Ghazali.
wa'fu anni. Tu. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dulu tak royak maksud. Ni jawab nak royak. Dulu ya royak baca ya betul sunat hai'ah dulunya. Maksudnya, maksud bacaan tu, maksud doa tu. Rabbi, hai Tuhanku. He tu ambil daripada ya haranidak yang dihazah dulu. Tuhanku, ku tu ambil daripada ya mutakallim yang hazah. Asalnya ya Rabbi. Hazah haranidak, hazah ya mutakallim kerana memadai dengan kasrah. Wahai Tuhanku, he Tuhanku, ighfir li, ampunlah. Ampun ulemu, ampunlah. Jadi ampunlah bagiku. Ampunlah bagiku. Ampun apa? Dosa hamba. Maksudnya ampunlah bagi hamba dosa hamba, akan dosa hamba. Kalau kita tilik pada terjemah lah, musannaf kita tak terjemah lapali, cuma kita terjemah maf'ul bagi ighfir yang mahzuf. Kalau kita tilik sungguh, kena kata Rabbighfirli zunubi. Maf'ul dia tu. Nampak tu dah. Tapi li tu tak buat mari. Buat zunubi tu mari. Tu pandai-pandai. Jadi wahai Tuhanku, he Tuhanku, ampunlah bagiku, bagi hamba. Ampun akan dosa-dosa hamba, segala dosa hamba. Ampun segala dosa hamba. Dosa segala dosa hamba. Rabbighfirli zunubi. Warhamni. Peyama belaka tu. Dan kasih sayang. Dan hendak kasih sayang kepada hamba. Molek bu hendak tu winapa amma tu. Dan hendaklah kasih sayang kepada hamba. Kasih sayang dengan makna hendak membalas baik kepada hamba. Balas baiklah kepada hamba ni. Kadang kita ambil lazim daripada rahmat tu kan. Tu makna tu berlaku. Ambil lazim daripada rahmatnya ihsan. Ihsan yang i'ta. Buat balas baik. Ini. Dan hendak kasih sayang olehmu kepada hamba, jadi hendak membalas baiklah kepadaku ya Allah. Buat baiklah ke aku dunia dan akhirat we dapat kebaikan. Warhamni. Rahmat tu penting sebab tu doa Allahumma arhamni tu besar. Wajburni dan tempellah kekurangan hamba. Tempellah, tampunglah. Maksud tempel ni apa? Sempurnalah. Sempurna, cukup semula. Kalau kau cari kat tapung kat, nak cukup semula. Nak klik semula. Nak molek semula. Tempellah, tampunglah, sempurnalah akan kekurangan hamba. Ujbut makna tapung. Tapung dah tu. Tu jabar-jabar dah. Sebab tu kalau kita tak kerja sunat benda sunat abad ni, maka amalan kita, semaya kita ni tercari seolah kata gitu. Tertarik nak tapung dia kena jabar tapung dengan suit sawi. Suit sawi tu tepel nak sempurna situ. Maka tepellah, sempurnakanlah ya Allah akan kekurangan. Jadi kekurangan pada ibadat hamba ni. Kekurangan harta ni tak ada masalah lah hak tu. Hak dunia je. Boleh tebang-tebang nak boleh lagi. Tapi kekurangan pada akhirat kalau Tuhan tak tolong sempurna, pia lagi nak sempurna. Semaya hari-hari pun khusyuk tak penuh dengan kekurangan. Tapunglah ya Allah sempurna. Tu kekurangan hamba. Habis itu ujburni, warzuqni, dan beri rezekilah. Hendak beri, mulai hendak dan hendak beri rezekilah ya Allah. Hendak beri rezekilah kepada hamba. Wilah rezeki kepada aku. Sebut kata rezeki masuk dua.
Rezeki zahir, rezeki batin. Rezeki hissi, rezeki maknawi. Tu sama ada rezeki zahir dan rezeki batin. Begitu. Warzuqni tu. Yakni sama ada rezeki tu, yakni sama ada rezeki yang zahir dan rezeki yang batin. Ke batin dengan lam, batin dengan nun. Rezeki hak dalam, rezeki hak maknawi. Rezeki zahir ni duit bitih ni, nasi. Rezeki zahir ni pula ya ada pula. Rezeki zahir, rezeki yang nampak tengok. Ada rezeki batin, rezeki yang bergantung dengan keselamatan di akhirat. Rezeki batin. Ada ilmu, rezeki dah. Ilmu yang manfaat tu rezeki. Allahumma rzuqni ilman nafi'a. Ya Allah, rezekilah. Jadi ilmu ni rezeki juga. Allahumma rzuqnil jannah. Ya Allah, rezeki kepada aku akan syurga. Rezeki ke syurga. Syurga ni rezeki juga. Bergantung di akhirat. Tu. Maka berrezekilah kepadamu ya Allah, warzuqni, wilah rezeki kepadamu. Rezeki ni apa? Kita ngaji dah dulu. Warizqu indal qaumi ma bihim tufi'. Wa qila la bal ma mulik wa mattubi'. Maknanya rezeki ni tiap-tiap barang yang kita dapat ambil manfaat dengan dia. Tu panggil rezeki dah. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah kita, bila sebut kata rezeki, maknanya tiap-tiap perkara yang kita dapat ambil manfaat dengan dia. Benda yang kita boleh ambil guna. Maka benda yang boleh ambil guna, kereta boleh kita buat guna pergi kepada situ sini, motor boleh bawa naik situ sini. Maka segala benda yang kita dapat berguna tu panggil rezeki berlaku. Sebab itulah rezeki ni ada hak halal, ada hak haram. Tu ayat dah tu dah. Fayarzuqullahul halala fa'lama wa yarzuqul makruha wan muharrama. Maksud rezeki berlaku. Benda makruh pun rezeki, benda haram pun rezeki. Ada menipu orang boleh duit sejuta. Rezeki dia kata. Rezeki tu. Mujur rezeki. Rezeki tak? Kena rezeki dah. Tapi rezeki yang halal, haram. Rezeki yang haram. Tu. Tu habis itu. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, dan berzeki kepada hamba, warfa'ni, sebagaimana riwayat Al-Baihaqi, warfa'ni, dan angkatlah akan pangkat hamba. Angkatlah pangkat hamba, yakni pangkat pada dunia dan akhirat. Bokeh akhirat tu kita nak angkat sangatnya. Angkatlah hamba, yakni pada pangkat hamba pada akhirat. Pangkat darajat di akhirat di sisi Allah Ta'ala. Ada pangkat pula orang kita ni. Ada pangkat pula. Mula-mula dia tak pakai, lama-lama dia tak guru. Dia ditolak. Lepas tolak dia tak guru. Dia kena naik pangkat semata di sisi Allah SWT. Siapa dia angkat? Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang Allah Ta'ala nak angkat pangkat, orang beriman dan orang ada ilmu. Dua golongan tu hayat. Tu angkat di berapa darajat mereka itu. Maka minta itu yang angkat kita ni. Takkan ada tempat tular semua. Warfa'ni. Betul, warfa'ni itu ingat boleh. Minta itu yang angkat darajat kita lagi. Tu. Wahdini, dan hendak dan penampak. Hendak dan penampak ke dalam hati hamba. Penampak. Apa penampak? Hendak beri nampak. Hendaklah beri nampak ke dalam hati hamba ni ya Allah. Beri nampaklah. Jadi sentiasa. Hendak sentiasa beri nampak. Bermakna sentiasa molek tu. Kerana kalau kata hendak beri nampak, takut pergi kata Allah ni tak nampak lagi, tak dapat hidayat lagi, dia minta dia dapat hidayat. Tak, bukan makna tu. Kita dah dapat hidayat dah lah ni. Nampak dah. Mata hati dah nampak benda molek dah lah ni. Tapi minta juga. Wahdini, minta apa? Minta Tuhan sentiasa beri. Kita tak benda tu di hati kita sama-sama. Dapat hidayat sama-sama. Tu dia. Tak boleh. Hidayat dapat belakang dah. Orang Islam dapat hidayat dah tu. Ada hidayat dah.
tetap di atas iman dia. Habis itu, dan penampaklah ke dalam hati hamba ni, ya Allah, perkara molek. Bernampaklah akan perkara yang molek. Perkara yang molek. Apa perkara yang molek? Jadi jalan-jalan yang selamat di akhirat, jalan untuk selamat di akhirat, tu perkara yang molek. Tu dobek dia. Bukan moleknya turut otak kepala kita. Dia molek. Kadang-kadang ada juga benda tak molek, mata hati kita nampak tak molek. Benda hak tak molek nampak kata molek. Wal iyazabillahi min zalik. Benda jahat tapi nampak kata baik. Syaitan mensadurkan mata hati. Syaitan mensadurkan mata hati sehingga dia nampak benda hak jahat tu jadi baik. Faman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala perhiaskan amal yang jahat dia nampak molek. Padahal benda tu benda jahat, dia nampak kata comel. Wal iyazabillah. Takut tu hak tu kita bimbing duk perasan kata molek padahal jahat. Tu hak kita minta itu bertetap mata hati binapa hak molek, jalan untuk selamat di akhirat. Tiap-tiap jalan untuk selamat di akhirat dikatakan hak molek. Tu kalau bukan benda tu dikatakan benda hak tak molek. Tu. Maka silik dulu. Kalau nak buat benda tu molek tak molek, cek dulu. Selamat tak di akhirat benda ni. Kalau selamat molek. Kalau tak selamat tak molek benda tu. Walaupun manusia semua alam kata molek. Penampak ke dalam hati hamba perkara molek, ya Allah. Tu nampak benda molek, ya Allah. Wahdini. Allah satu. Wa'afini, dan afiat akan aku. Jadi dan segar sehatlah badan hamba ni. Ni penyakit banyak ni. Afini, minta afiat kata. Tubuh badan. Berkat doa ni kita selamat. Kalau kena penyakit sikit pun hingga sembuh kelik. Doa semaya semua. Engkau semaya semua. Tuhan terima doa semua. Wa'afini tu. Dan segar sehat ni, sakit kepala sikit tinggal semaya dah. Kau sakit teruk. Maka kata musannaf, dan segar sehatlah badan hamba. Segar wi sehat. Wa'fu anni, ini tambahan Imam Ghazali. Dan hendak maaflah ya Allah kesalahan hamba. Maaflah kesalahan hamba ni. Tak apalah tu, ingat kalau ngajak kampung sini dia kena royak makna dia. Moga dulu tak ada royak lagi, ni sini royak dia. Royak dia wi faham tak apa dah. Sikit-sikit cara borong-borong, cara mafhum tak apa dah. Tu hingga dah. Sekuat-kuat kalau you tak ingat pun you tahu kata dalam hak you duk kata tu ada potik tak apa dah. Tak ingat sosok tapi you tahu kata ada muka tu hati. Lah. Hingga dah dia amati dengan bacaan dia. Maka hati kita tidak puas rasanya. Tak puas lagi. Allah. Tak puas tu nisbah kepada ahlullah yang zauq kepada dan ada rasa kemanisan ibadah. Tapi kita ni puas cekak dah bila nak sudah maya. Maka hati kita ni tidak puas. Jadi rasa tidak cukup. Tidak puas rasanya. Jadi rasa tidak cukup. Dia puas ni kena kecek molek bahasa Malaysia ni. Puas ni je lain. Tak puas. Maknanya apa? Dia tak serupa kita tadi. Kita tak puas ni maknanya tak gapo, tak puas. Puas hati kita dengan puas hati dia tak serupa puas. Kedua, puas kita. Puas ni maknanya jemu. Cemuh. Ada puas yang mana tu? Puas dah weh. Puas dah tak puas. Tak puas duduk sini. Tak cemuh. Tak cemuh. Boleh duduk. Tak puas. Tapi Malaysia bila sebut tak puas ni maknanya
Tak sedap. Tak sedap. Puas. Aku kedah. Puas. Maka hati kita tidak puas rasanya, tidak cukup. Rasa tidak cukup lagi, tak padan lagi. Membesar akan Tuhan. Rasa tidak cukup, tidak puas rasanya, membesar akan Tuhan dengan satu sujud, dengan satu kali sujud tu, tak puas. Sekali dia tak puas. Tu. Ni hikmat ke mana? Kalau kira tu puas tak puas lagi, dua kali pun tak puas, nak kira ketiga. Tu. Tapi hikmat rahsia dia bagi orang yang mendapatkan dan ngerti rahsia benda tu, ia ada sila benda tu mari. Maka tak puas hati lagi. Sekali sujud tu. Lalu tu sujud pula pada kali yang kedua. Sujud sekali lagi. Sujud takluk dengan hati yang gerun. Yang gerung. Maksud gerun ni gerun kepada kebesaran Tuhan. Padahal gerun ni bukan syarat pada kali kedua. Kali pertama dengan hati yang gerun enggak. Ini bukan syarat ni, bukan kait ni. Takdir lagu dengan hati yang gerun ni orang panggil datang untuk nak menerai ya. Meneraikan sujud. Kait tu untuk meneraikan sujud saja. Kerana apa? Kerana sujud hak mula-mula tu pun kena dengan hati yang gerun enggak. Bukan kata hak mula-mula tak gerun, hak ni baru gerun dak. Sujud pada kali yang kedua, sujud dengan hati yang gerun. Yang gerun kepada kebesaran Tuhan, seperti sujud kali pertama dulu tu lah. Tu cuma nak sempurnakan membesar Tuhan ni. Dan hina atau kepada gerun, hati yang hina, yang rasa hina. Maksud hina ni yang rasa banyak salah. Orang kita dia rasa kata banyak salah, dia rasa hina. Kalau dia rasa kata dia tak salah, dia rasa dia tak hina, dia rasa dia mulia. Dia tak rasa hina depan Tuhan pasal dia rasa dia tak salah apa. Kalau dia sentiasa ingat kata dosa dia banyak dan dia banyak salah dengan Allah Ta'ala, dia akan rasa hina. Ya Allah, aku ni hina sangat. Tak sepatut dengan Allah Akbar. Hina sangat. Hina. Maka dosa ni dia seorang dia tahu. Dia dengan Allah Ta'ala. Kadang dia tu air mata mari dengan sebab dia dengan Allah Ta'ala. Dia pejam mata nampak dulu. Kejahatan dia buat dulu. Walaupun dia istighfar Tuhan dah, dia nampak lah mata dia lagi. Dia yakin kata Tuhan ampun dah sekalipun. Dia taubat dah. Dia yakin kata Tuhan ampun dah sekalipun. Dia nampak lah mata dia lagi. Pejam mata nampak lagi benda tu. Sebab tu dia rasa salah semua. Dia rasa salah semua. Rasa hina. Maka sujud pada kali yang kedua dengan hati yang gerun dan hina. Sujud tu serta, takluk situ dah. Sujud serta mulutnya mulut bagi seorang hamba tu. Boleh sebut tu mulut ni lidah lah dah. Serta lidahnya mengucap berkata subhana rabbiyan a'la wa bihamdihi. Sekali lagi, 3 kali pula serupa dengan pertama tu. Maha suci Tuhan, Tuhanku. Buku kata, dulu duku. Hasfus sani belakang ni. Tu. Maha suci Tuhanku, Tuhanku yang maha tinggi. Dulu dia tulis lagu mana dulu? Dulu maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ku ada ni tak ada ku. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dan bersepakailah oleh hamba, bersepakai dengan memujikan dia akan Tuhanku. Hak ni hurai dah lepas dah, tak saya mempanjangkan lagi. Habis itu lepas pada tu. Kemudian selepas sujud yang kedua, lepas pada sujud yang kedua, bangun berdiri. Jadi bangkit, angkat kepala. Hak ni bangun berdiri sungguh. Hak ni bangun sungguh. Bukan bangun seperti ni. Bangun berdiri.
Hak saat ni bangun gapo? Bangun duduk. Bangun duduk. Bangun dengan mana angkat kepala dari sujud duduk. Hak ni bangun sungguh bangun cacai lah. Tu tengok. Kemudian bangun berdirilah hamba tu kali yang kedua. Bangun kali yang kedua. Yakni atau kali yang ketiga atau yang keempat. Tulis habis. Kenapa? Karena kadang-kadang semayang ngorek itu 3. Ya 2, 3. Kalau yang kedua ni seperti subuh tu 2 ya. Kalau maghrib ya suk di 3. Kalau zuhur, asar, isya ya suk di 4. Kita kata kemudian bangun berdiri kali yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Bangun pula, bangun lagu tu lah. Bangun lagu tu, bangun pergi. Bangun buat apa? Bangun kerana ilat kepada bangun. Bangun tu kerana mendoa. Berdoa kepada Allah dengan doa Fatihah pula. Dengan doa dalam Fatihah pula. Nak doa dengan doa tu pula. Dengan ihdinas siratal lagi. Nak munajat dengan Tuhan, nak bicara dengan Tuhan, wali abdi masal tu lagi. Allah, ingat hak dulu. Hadis Muslim tu ingat. Tuhan kata gapo bila kita kata alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan kitab gapo? Bila kita kata ar-rahmanir rahim, Tuhan kata apa balik? Jawab gapo? Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka maliki yaumiddin, Tuhan balas jawab dengan jawab gapo? Kita ingat hak tu, kita rasa tuju ke Tuhan sama. Tu. Kalau kita tak ingat hadis Muslim ni, lapar domeka dalam iyaka tu akan jadi hampa. Kita tak akan rasa kemanisan. Iyaka, baca iyaka, ka kita ke dia. Ka tu kita ke dia kepada Allah. Maka akan kita kepada Allah bila hati kita rasa kata Tuhan duk kecek dengan kita. Barulah kita akan khitab kepada Tuhan dengan cara sepenuhnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka tu dia. Ka tu dia. Ka tu Allah. Khitab kepada Allah, pasal kata Tuhan pun duduk dengan kita. Allah pun duduk kecek dengan kita. Allah. Hadis tu kena ingat. Ingat tak San? Sangat lah. Kata alhamdulillahi rabbil alamin hamidani rabbi. Bila hamba kata ar-rahmanir rahim asna alayya abdi hamidani abdi. Bila hamba kata ar-rahmanir rahim asna alayya abdi maliki yaumiddin majjadani rabbi majjadani abdi. Tak gitu kan? Yalah tak? Tu ingat hak dulu. Lepas tu iyaka ke pasal? Iyaka dengan apa? Mu tak buka tengok langsung dah. Buka tengok sikit tak apa. Tu. Tukar kerja tu buka tengok. Duduk mana. Sekarang kerja nampak dah. Tak apalah klik tengok masing-masing. Tu ngapa. Tak ngapa tekon ni bila lagi. Tak ngapa hari ni bila lagi. Tak ngaji hari ni bila lagi, tanya diri kita. Tak kerja hari ni, esok boleh. Tak kerja esok, lusa boleh. Tapi tak ngaji hari ni, esok boleh. Esok tak boleh dah. Umur yang kau tua semata. Tak ngapa hari ni, bila lagi. Ya umur kau tua, kau payah ingat mata. Saya ni alhamdulillah juga, masa budak-budak kita kutik ngapa. Budak ponok gitu. Ngapa semata. Doa ni ngapa. Ni kesal. Tekoi umur banyak ni. Allah. Masa tu duk ponok zangi ngapa. Doa zangi ngapa. Ngapa berlaku. Kutik ngapa berlaku. Jadi nyata masa ni. Masa dia umur tu alhamdulillah dia muju ngapa juga masa tu. Muju. Kalau tu harap masa 5 masa tak ngapa dah. Malah lah. Tak gerak. Tapi kesal hak hari tu. 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 Masya Allah. Tu kena usaha masa ni. Ni doa arwah tak ingat lagi. Setengah-setengah duk ponok 2 tahun dah. 3 tahun doa arwah tak ingat lagi. Teruk benar. Banyak tu mihak pandai-pandai je. Ada juga. Tak sing apa hak panjang. Banyak.
Tahu kata 4 takbir. Mula Fatihah. Takbir yang kedua salawat Nabi. Takbir yang ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'hu anhu. Kat tu. Apa madar dia tak madar. Dek bawah tu sebab tua. Tak sing apa? Wa akhrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daral khairan min dari wa ahlal khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannata wa aizhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Apa? Ingat? Lepas tu Allahumma la tahrimna ajrahu. Tak pada. Tu rakaat takbir yang keempat. Usaha Allah mujur kita ngapa ya Allah lagi. Mujur. Tu. Lepas tu bila ngapa bila doa lepas sembahyang, doa lepas sembahyang pula usaha ngapa pula walaupun sekarang kita tak edit email lagi pengapa dulu. Apa taruh dulu. Takut dia mau tolak jadi tu email. Sekuat-kuat ibu bapa kita mati, kita sedia jadi tu imam. Semaya atas ibu bapa kita. Maka berdoa kepada ibu bapa kita. Ni Allah. Awak senyap-senyap. Malulah. Tu dia usaha belaka tu masa ni. Depa nak buka ni masa sibuk pula dah. Habis itu kemudian kata Musannif rahimahullahu taala, maka maha suci Tuhan yang maha tinggi dan bersepakai hamba dengan memujikan dia. Habis maka sekat tu ia kata kemudian bangun berdiri kali yang kedua kerana mendoa dengan doa Fatihah seperti dahulu. Mendoa tu seperti dahulu. Jadi seperti rakaat yang sebelumnya. Gitu. Seperti rakaat yang sebelumnya. Dahulu ni rakaat yang sebelum pada tu. Kalau rakaat keempat sebelumnya tu dahulu ni apa? 1 2 3. Kalau rakaat yang ketiga seperti dahulu ni 1 2. Tu. Dah. Kalau rakaat yang kedua seperti dahulu ni rakaat pertama. Tu. Maka mendoa dengan doa Fatihah seperti dulu. Seperti dulu tu dulu mana? Ini seperti rakaat yang sebelumnya. Seperti rakaat yang dahulu. Begitulah bangun berdiri kali yang kedua. Begitulah kaifiyat cara menyembah Tuhan ini. Cara menyembah Tuhan. Cara ini. Ini tu sifat ada kaifiyah, bukan sifat ada Tuhan. Begitulah kaifiyat ni. Kaifiyat menyembah Tuhan ni. Tu. Begitulah hingga akhir sembahyang, hingga selesai, hingga sudah sembahyang. Lagu itulah begitulah hingga akhir sembahyang. Dan tiap-tiap kali berpindah. Tiap-tiap kali berpindah, yakni berpindah dari satu rukun kepada satu rukun. Tiap-tiap kali kita pindah daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain. Daripada bangun berdiri, rokok. Daripada i'tidak, sujud. Daripada sujud, duduk antara dua sujud. Daripada antara dua sujud, sujud yang kedua. Dari sujud yang kedua naik bangun pula. Tu. Tiap-tiap kali berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun, tapi berpindah yang lain daripada i'tidal lah. Istisna dulu. Berpindah yang lain daripada i'tidal. Tulis pada i'tidal tu. Yakni buat tafriq tak apa. Yakni maka pada i'tidal ini, dikatakan sami'allahu liman hamidah. Dikatakan sami'allah ila akhirih, tak apa dah. Dikatakan sami'allah ila akhirih. Sami'allah ni pada i'tidal. I'tidal ini saja yang beza daripada hak lain. Hak lain tu tiap-tiap kali berpindah hendaklah takbir
dengan kata Allahu Akbar. Hendaklah ni sunat dah takbir intiqalat ni sunat hayah. Hendaklah jadi sunatlah takbir pula dengan kata Allahu Akbar. Adapun takbiratul ihram hak tu wajib. Itu rukun. Kita takbir Allahu Akbar. Tiap-tiap kali berpindah tu takbir Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Tu. Artinya, arti Allahu Akbar tu makna apa? Arti dia Allah lah yang maha besar. Allah lah yang maha besar, yang maha besar pangkatnya. Tuhan lah yang maha besar pangkat dia. Kita takbir, hendaklah kita takbir serta takluk kepada takbir. Hendaklah kita takbirkan dengan kata Allahu Akbar. Takbir serta ingat. Jadi dalam hati membesar akan Tuhan. Ingat dalam hati membesar akan Tuhan. Kita membesarkan Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serta ingat membesar akan Tuhan. Ingat membesar pada tiap-tiap kali berpindah itu. Takluk kepada ingat membesar. Tu. Adalah takbir dengan Allahu Akbar serta ingat membesar akan Tuhan. Membesarkan Tuhan pada tiap-tiap kali berpindah itu. Tiap-tiap kali kita pindah, ingat membesar Tuhan. Dalam hal kita kata Allahu Akbar. Nampak tak tu? Mana? Supo. Supo aja. Zikir. Niat zikir. Dengan kosak zikir. Jaga tu. Habis itu. Sebab tu nak jadi tok iman je kena reti cara jadi iman pula. Kalau jadi makmum dia tak ada kena benda tu lagi. Moga tak nak tahu ke dia. Dia berzikir mata dah Allahu Akbar. Dia takbir zikir cara dia makmum. Tapi bila jadi tok imam pak dia mari kosak lain dah. Kosak nak demo dengar tu dia tambah mari kan sebab itu imam. Sebab itulah tok imam dia kena tahu. Dia kena reti. Allah. Tapi lah ni dah ikut kapun dah. Payah nak cari tok imam sore-sore. Nak tolak je tok imam tu bakat tak saya jadi. Payah dah satu masjid nak cari tok imam tu payah. Tu dah nak kemak. Ni tengok hak Saudi tu buat konsert tu dah. Allah, kita kata teruk benar dah. Teruk nak kemak dajjal nak mari semua dah. Tina jatuh, Tina Saudi di Saudi. Saudi ni tak ada adalah kata negara tauhid apa nama. Tina pecahkan kelubung dok decak sekali jatuh tu. Kosong ramai beribu. Boleh makluk ni. Ni nak makluk ni konsert ke apa nama. Dajjal nak timur semua dekat dah. Nak lagi. Sebab tu ramai orang Mekah walaupun Dajjal tak leh masuk Mekah, tapi ramai ahli Mekah yang akan keluar cari Dajjal sendiri. Tubik mari cari Dajjal di luar. Tu. Ahli Madinah buat tu juga. Pak tubik mari. Dajjal tak leh masuk Madinah. Tu ramai sangat. Allah dah. Habis itu. Kemudian kata, tengok sikit lagi ya. Benda tak ada payah pun, tak ada fikir banyak. Rasia tasyahud dan salawat dan salam. Rasia hikmat tasyahud. Baca at-tahiyyat sampai akhir tu, tasyahud. Baca at-tahiyyat ila akhir itu. Dan salawat dan rasia salawat Nabi. Salawat atas Nabi Muhammad. Dan salam, mengucap salam atas Nabi. Tu apa rahsia dia? Apa rahsia?
Tu dia. Dan apa? Jawab lagu ni. Jawab lagi. Dan apa pula? Apa pula rahsia tasyahud? Apakah pula rahsia tasyahud tu? Dan salawat dan salam tu. Dakwi at-tahiyyah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu apa rahsianya? Jawab soalnya. Rahsia dan makna hanya nak ayat. Bermula rahsia dan makna at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Mana khabar? Khabar dulu. Ada sangat. Padahal kita yang undang-undang itu, tapi kalau kita kacau juga nama mubtada, nak tengok khabar lu tak mari. Bukan dia tu maksudnya tu. Maksudnya tu tak ada sedap dah. Tak apalah. Nak kira pada saat semakar dah tu ibarat tu. Jawab soal. Rahsia tasyahud dan makna tak apa. Dan makna at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ya bahada tu baca ini kitab ni apa dah bahada. Rahsia dan makna at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Apa maksudnya? Makna lagi, maksudnya lagi. Ya sebenarnya tak kena bawa mari dah maksudnya tu. Dan makna at-tahiyyah tu ialah segala makna. Tak apa dah. Tengok at-tahiyyah maksud at-tahiyyatul mubarakatus tu bermula segala bagai membesar. At-tahiyyatu alif lam jinsi tu. Segala bagai, segala macam membesar. Membesar ni yakni mengucap hormat kepada Tuhan. Segala macam-macam ucapan hormat ke Tuhan. Tahiyah ni ucapan hormat. Kalau kita sama Islam, Assalamualaikum tu tahiyah kita. Maka segala ucapan hormat kepada Tuhan, segala bagai membesar kepada Tuhan. So, bagai berkat. Jadi dan segala bagai berkat. Kerana takdir dan mari kerana al-mubarakat tu atop pada at-tahiyat. Atop dengan hazah huruf atop orang panggil. At-tahiyat tu mubtada. Al-mubarakatu tu atop pada at-tahiyatu. As-salawatu pun atop kepada at-tahiyatu. At-tayyibatu pun atop kepada at-tahiyatu. Khabarnya lillah. Khabarnya lillah. Mustahaqqul lillah. Mustahaqqatul lillah. Lillah mustahaqqah lillah. Tu khabar dia. Lam istihqaq. Tu dah. Tu tengok. Bermula segala bagai membesarkan Tuhan dan segala bagai keberkatan, penambahan kebaikan. Berkat ni tambahan kebaikan dari Tuhan. Tambahan kebaikan daripada Tuhan, berkat-berkat, segala keberkatan itulah. As-salawatu dan segala bagai beri rahmat. Ini ambil satu tafsir. Bagai beri rahmat. Jadi dan segala bagai beri rahmat. Takdir lagu tu. Kerana as-salawatu dengan makna memberi rahmat. Ada juga ulama beri makna as-salawat dengan salawatul khams. Segala semaya. Segala semaya 5 waktu. Ada juga makna salawat dengan makna semaya 5 waktu. Ada ulama terjemahkan as-salawat dengan makna beri rahmat. Gitu ya. Segala bagai berkat, segala bagai beri rahmat. Bagai baik.
Yani dan segala macam kebaikan, at-tayyibatu, segala macam kebaikan. Kena takdir dan belaka tu. Ni kalau bahasa baca kapung, segala bagai membesar, bagai berkat, bagai beri rahmat, bagai baik, semuanya. Tak apa pula. Kecek jadi baca begitu. Tapi kalau turut ibarat dia kena dan dia atop belaka tu. Kalau kita buat ya di bahasa kita hak molek sikit lagu ni. Bermula segala bagai membesar dan segala bagai berkat dan segala bagai beri rahmat dan segala bagai baik, segala macam kebaikan. Kebaikan ni sama ada perbuatan, perkataan dan sifat. Itu baik. Panggil bagai baik. Segala macam kebaikan ini sama ada perkataan. Maksud at-tayyibat juga. Kalimat at-tayyibat. La ilaha illallah ni maksudlah kata maksudlah kalimat at-tayyibat. Perbuatan tu jelas juga maksudlah kebaikan. Habis itu maka semua tu kesemua bagai tu terserah kepada Allah, lillah, terserah, jadi tertentu dan jadi hak kepada Allah Ta'ala. Hak Tuhan tertentu kepada Tuhan, serah klik ke Tuhan. Hak dia tertentu bagi dia, hak dia. Dialah yang punya pada hakikat sebenarnya. Tu dia. Tu. Habis. Lillah. Tu sebab tu ni sekat ni tak apa dah kalau tahiyat, sah dah tahiyat kita. Tu tahiyat ni sekurang-kurangnya at-tahiyatu lillah. Sekurang-kurangnya at-tahiyatu lillah. Lepas tu assalamu alayka ayyuhan nabi biasa. Tapi sekurang-kurangnya salamun, bukan salamun alayka. Kita ngaji dah betul masalah tasyahud dulu. Sekurang-kurang tasyahudnya apa? At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekat tu sekurang-kurang tasyahud. Wasa nak kurang kat sub segitu. Kalau kurang pada tu tak sah lah. Tak sah lah. Tu kurang sub dah. Kalau kurang lebih pada tu rugi dah. Kalau kurang kat tu dah tu laba sekut. Kalau kurang pada ni tak boleh dah. Niat tak modal dah ni. Tu mana sekut kurang. Habis itu kesemuanya terserah kepada Allah. Kemudian ingat, jadi ingat dalam hati. Kita ingat dalam hati. Kemudian yakni selepas mengucap at-tahiyyah. Selepas mengucap at-tahiyyah. Tu. Dah. Maka dia kata selepas daripada at-tahiyyah, ingat dalam hati kita bahawasanya kita ni masuk di bawah agama Islam sebab Nabi Muhammad. Kita ni masuk di bawah agama Islam. Jadi kita masuk di bawah agama Islam sebab Nabi Muhammad. Berarti dulu tak masuk lagi. Dulu dikubur. Tak, bukan makna tu. Masuk di bawah, jadi dapat kerja perintah Allah dengan betul. Itu maksud. Jadi ingat dalam hati kita bahawasanya kita ni masuk di bawah agama Islam. Yakni kita dapat kerja perintah Allah Ta'ala dengan betul. Dapat kerja perintah Allah dengan betul. Tu masuk di bawah agama dah. Tu sebab orang tu kata minta pergi masuk ke email je lah. Masuk ke email. Bukan kata tak ada email lagi. Bukan tak ada email lagi baru minta pergi masuk email. Tidak. Email dia ada dah. Tapi kecek minta pergi masuk ke email ni makna apa? Minta pergi dapat kerja amalan dengan cara baik. Email tu email dah. Tapi minta pergi berjuruh. Biar jadi mukmin yang soleh. Jangan jadi fasik. Dah. Maknanya gitu. Kalau itu kita
Kita ingat kata kita masuk dari bawah agama Islam tu sebab Nabi Muhammad. Jadi sebab Nabi Muhammad mengajarkan dia kepada kita. Sebab Nabi Muhammad mengajarkan dia. Ni tilik kepada zahir syariat ni. Kalau tilik kepada asal ciptaan dengan sebab Nabi Muhammad juga. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak ada kita dulu. Tu. Kalau tak ada sebab Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tak jadi langit bumi, tak jadi segala-gala. Tu kesia belahnya Allah kepada Muhammad. Tu. Maka kita ingat kata kita masuk, kita dapat kerja perintah Allah dengan betul tu sebab Nabi Muhammad mengajarkan kita. Maka kita mendoa kepadanya, kepada Nabi Muhammad, mendoa kepada Allah untuknya. Tu bahasa Melayu kecil lagu tu. Kalau doa kepada tu jadi kita doa kepada Nabi Muhammad tu jadi Muhammad pula bekahnya. Bukan mendoa kepada Muhammad, mendoa untuknya kepada Allah. Mendoa kepada Allah untuknya, untuk Nabi Muhammad. Kita doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Dengan sebab dialah kita dapat kenal hukum ahkam, dapat kenal Allah. Tak kenal Allah kalau tak ada Nabi Muhammad. Tu. Maka kita doa kepada dia. Berdoa tu dengan kata Assalamu alayka ayyuhan, khitab ke Nabi, hati sila kitab ke Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh. Tu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat, minta selamat sejahtera. Selamat jadi minta selamat sejahtera dari Allah. Kena kata lagu tu. Selamat sejahtera, jadi minta selamat sejahtera dari Allah atas engkau, minta turun atas engkau. Minta selamat sejahtera dari Allah turun atas engkau. Siapa engkau yang kita khitab tu? Hai Nabi. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut an-nabiyyu dengan tidak kait, kena ke Nabi Muhammad. Bila umat ni itlaqkan lafaz an-nabiyyu, an-muradu bihi an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Saleh kena kait dengan nama. An-nabiyyu Saleh, an-nabiyyu Nuh, an-nabiyyu Hud, an-nabiyyu Musa, kena kait dengan nama. Tapi kalau tak kait dengan nama, kena ke Nabi Muhammad dah. Kena ke Nabi Muhammad dah. Tak nak kait dengan Muhammad. An-nabiyyu saja tu kena ke Nabi Muhammad dah. Kalau umat ini itlaq. Tu dah. Kalau itu ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sejahtera atas engkau wahai Nabi. Wahai Nabi, minta selamat ke atas engkau. Dan kasih sayang Allah atau kepada selamat sejahtera. Dan minta kasih sayang dari Allah atas engkau juga. Kena takdir alaika juga, khabar dia tu mahzuf. Dia wa rahmatullah tu atau pada assalamu jadi mubtada juga, khabar ya mahzuf, takdirnya alaika. Kadang dalil ada dah, kadang sudah ada dalil dari atas khabar yang mahzuf tu. Salawat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuhu alayka ayyuhan nabiy. Tu alayka tu hazah 3 2. Kadang ada dalil dah. Maka sini pun serupa. Dan sayang dan kasih sayang, jadi dan minta kasih sayang dari Allah atas engkau wahai Nabi. Dan berkatnya, dan minta berkatnya, berkat Allah, jadi atas engkau wahai Nabi. Minta berkat dari Allah, minta turun atasmu. Nabi tak dapat berkat lagi sehingga kita kena minta. Dia ada keberkatan dah, tapi minta tambah lagi keberkatan. Kau tambah, kau banyak lagi. Habis itu. Kemudian selepas mengucap salam, berdoa kepada Nabi, kemudian selepas berdoa untuk Nabi, ingat dalam hati. Ingat dalam hati kepada kita sendiri. Berdoa kepada kita sendiri. Berdoa untuk kita sendiri. Kecek kepada. Ingat dalam hati, berdoa untuk kita sendiri.
Tu kita ingatlah hati nak doa untuk kita katiklah. Doa wiki Nabi dah, doa untuk kita pula. Dan hamba yang soleh-soleh atap kepada kita tu. Jadi ingat juga kepada hamba, segala hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh-soleh, yang baik-baik. Maksud yang soleh, yang tunai perintah Allah, yang tunai segala hak Allah dan hakul Adam. Tu soleh ni orang yang tunai hakullah dan hakul Adam, tu dinamakan soleh. Kalau hak Allah pun tak tunai, hakul Adam pun duk khianat, tak panggil soleh. Walaupun dia nama soleh, tak dinamakan, tak dikatakan soleh. Man adda haqqallahi wa haqqal adami, itu dikatakan soleh. Soleh namanya. Maka kita ni doa kepada kita dan hamba yang soleh. Maka berdoa oleh kita pula dengan kata assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tu. Jadi kalau soalan mari, kita ni soleh ke tak? Tu. Pak kita ni soleh ke tak? Kadang-kadang kita tak soleh lagi . Kita tak soleh lagi. Kita tak soleh lagi. Kalau kita tak soleh lagi, tu. Tapi ulama kata wa ala ibatu min atfil am alal khas. Kalau kita ulama tu min atfil am alal khas. Kerana ni kah kepada pok kita. Kita ni pia hak yang hadir imam makmum tu ya. Assalamu alaina tu ingat kepada pok kita. Adapun ibadillah solihin bukan pok kita saja. Kita pun masalah ibadillah solihin dah. Lepas tu hak orang lain lagi serata dunia masuk belaka dalam ni. Jadi umum. Tengok tu min atfil ami alal khas nama dia. Tilik kot tu lah. Tilik kot tu dengan sengkau baik kepada puak-puak kita. Kita pun hamba Allah yang soleh juga. Dengan husnuzan apa panggil. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Selamat, minta selamat. Minta selamat yang sempurna. Assalamu tam. Minta selamat yang sempurna, yang lengkap, yang cukup sempurna turun atas kami. Kami tu yakni yang hadir, sekalian yang hadir daripada imam dan makmum. Itu kami. Jadi sekalian yang hadir daripada imam dan makmum. Kalau semaya sore pun termasuk jin-jin, termasuk malaikat. Masuklah tu kalau kita semaya sore. Nah juga, pakai nah juga. Bukan kata semaya sore assalamu alayya we ngaji nahwu panam doa. Tukar dong me. Assalamu alayya. Bukan sore. Ada nah juga. Nah juga kerana ulama kata kalau sore pun termasuklah segala malaikat dan jin yang beriman di keliling kita semua ni. Itu ada, kita tak nampak dia. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Selamat sejahtera, minta selamat sejahtera yang sempurna turun atas kami yang sekalian yang hadir dan hamba dan segala hamba yang soleh-soleh atau kepada kami. Habis itu. Kemudian selepas pada ingat doa kepada diri. Kemudian selepas dari doa kepada diri, ingat dalam hati pula yang sebenar memberi nikmat ialah Allah Ta'ala. Padahal itu. Lagi kogi ha. Tak takut esok nak ngaji pula tu. Sekarang tu kemudian ingat yang sebenar memberi nikmat ialah Allah dan utusannya ialah Nabi Muhammad. Maka baca mulutnya asyhadu an la ilaha illallah. Tasyahud sebenarnya kia sini ya tasyahud ni. Tasyahud ni mengucap asyhadu Allah. Asalnya tasyahud ni mengucap asyhadu Allah. Kemudian diambil nama tu dipakai untuk at-tahiyah kata orang panggil. Tu orang panggil min tasmiyati apa? Min tasmiyatin juz'i
alal kul atau min taziyatul juz'i, mempernamakan juzuk di atas semua tu. Jadi namanya sebenarnya atas syahadu ni dia mengucap asyhadu Allah ya, tapi dipakai nama gati at-tahiyya gatik lah. Tu siapa akhir. Tu semula pula dah. Kemudian ingat yang sebenar memberi nikmat ialah Allah dan utusannya ialah Nabi Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairin khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wan muslimina ajma'. Rabbi yasma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasulina bi kulli su صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدد طش الصبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا نتقياء علما نصى بالخير ونخفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه ورضا